Okey, so Afiq boleh mulakan lah macam mana cerita Afiq daripada macam mana Afiq boleh sampai ke Singapura. Okey, saya. Okey, ceritakan Afiq. Alright. Sebelum saya kenali kenal dengan bisnes ni, saya dah buat banyak kerja dah sebelum ni. Seperti pembantu dapur, lepas tu jual jadi promoter dari pergi rumah orang, setiap rumah orang tu kita kena jual barang. Lepas tu kita jadi kerja sebagai production manager behind the scene lah, maksudnya di belakang takbir. Lepas tu kerja sebagai warehouse, kerja sebagai packer lah kat warehouse. Masa bulan 5, masa hari raya, saya berjumpa dengan maksudnya raya rumah Naswa. So dari situlah macam pada hari tu Cik Oji pun ada kenalkan pasal produk Nuski, pasal bisnes ni jugalah. Okey, sebenarnya bila Afiq ceritakan macam-macam tugas yang Afiq buat, sebenarnya Afiq umur berapa ni? Okey, saya start bekerja pada tahun 2020. 2020, masa tu umur 17 tahun. Sebenarnya Afiq dilahirkan di mana? Okey, saya dilahirkan di Singapura and saya tinggal di Malaysia selama 16 tahun dan sekolah kat sana. Wah, okey. So 16 tahun sampai umur 16 tahun di Malaysia lah. So yang start kerja 17 tahun tu bila datang Singapura? Ya betul, masa saya umur 17 tahun, saya masih sekolah kat Malaysia tapi masa tu kan COVID kan. So macam kita tak pergi sebab kita masa tu dekat Singapura. So nak balik Malaysia pun tak boleh sebab border kan tak buka lagi kan. So kita belajar secara online lah. So after daripada bulan 3 tu sampai bulan 9, bulan 9 lah, saya belajar online tapi bila nak pergi Malaysia tu kan, maksudnya dah dapat surat untuk balik Malaysia. Tapi kena bayar mahal lah. Satu orang dalam RM5,000. So kita buat keputusan untuk berhenti sekolah. So lepas dah berhenti sekolah tu, kita start bekerja lah. Start cari kerja. Dari situ kita macam nak dapatkan duit lah. Okay. So sebenarnya tak plan lah Sebenarnya tak plan pun sebab kita ingatkan kita boleh sambung belajar lagi lah kat Malaysia, tapi tak boleh sebabkan COVID ni kan. So lagi satu tak boleh balik Malaysia, so kita dah berhenti je lah nak buat macam mana kan. Yang dalam post malam tu saya cakap bertemu dengan orang hebat ni, nama dia Afiq. Okey, apa yang menariknya tentang bisnes Nuski ni? Pasal macam Afiq masa mula-mula, sebenarnya saya ceritakan lah masa mula-mula saya berjumpa Afiq tu time Hari Raya kan Afiq? Time Hari Raya. Yes, time Hari Raya dan saya jumpa budak kecil ni. Saya ingat saya kecil tapi ada orang lain kecil. Tapi jumpa budak ni pula. Ya Allah. Budak ni di rumah Cik Oji kan? Ya, so tak fikir apa-apa lah. Tapi rasa macam I think pada hari tu Cik Oji buat spa kan? Berpeluh buat spa dan terus Afiq Afiq join, tak tahu lah macam mana Afiq join. So macam mana buat Afiq tertarik pada bisnes dan peluang Nuski ni? Sebab masa Cik Oji tu buatkan spa, lepas tu terangkan pasal opportunity ni, pasal peluang ni kan. So sebab masa tu saya masih umur 17 tahun lah. Kan bila nak kena sign up kan umur 18 tahun kan. So masa tu 21 hari bulan 5 lah. So esoknya 22 bulan 5 tu hari jadi saya. So itu start je pada esoknya saya terus sign up untuk macam buat bisnes lah.
Walaupun tak tahu apa-apa tapi apa yang saya tertarik sebab dia punya macam dia punya kelebihan-kelebihan dalam bisnes ni besar. Okay. So kebetulan hari lahir Afiq lah tu, time tu umur 18. Ah, 18. Ya, okay. So apa yang tertarik, apa yang menarik Afiq pada bisnes ni? Sebab saya memang nak buat bisnes lah tapi tak tahu bisnes apa kan. So bila Cik Haji terangkan pasal bisnes ni saya macam tertarik sebab dia banyak orang kata kelebihan-kelebihan yang ada pada bisnes ni lah. Antaranya macam apa tu time freedom, money freedom kan semua. And sebab sebelum ni pun masa dekat sekolah pun saya macam jual-jual juga. So saya rasa mungkin ni peluang untuk saya try lah, untuk try dulu lah macam mana. Okay. So kalau sekarang Afiq dah try bisnes ni dalam setahun lebih? 8 bulan, 9 bulan. Okay. So Dan dalam, okay. So tapi rasanya ada tak perbezaan bisnes ni dengan bisnes yang Afiq pernah buat dulu, jual-jualan? Ada beza tak? adalah, ada beza. Kalau dulu kita just jual je lah, tak kisahlah barang apa kan. Tapi dalam bisnes ni kita kena tahu apa itu, apa produk je, apa macam kenapa kita nak suruh orang beli. Kenapa? Sebab kita ni macam jadi servis lah. Kalau macam dulu kita macam salesman, maksudnya Sales manager. jual lah. Salesman je. Tapi sekarang ni kita dah masuk like belajar semua benda dalam betul-betul bisnes lah. Yes, and bukan setakat jualan ya, tapi saya rasa boleh nampak lah perubahan pada diri Afiq. Pasal bisnes ni adalah personal development. Bisnes yang mempunyai personal development. Because boleh nampak macam mana Afiq grow sebagai dulu. Maksudnya Afiq masih muda lah, tapi boleh nampak dalam masa yang singkat ni banyak perubahan yang Cik nampak pada Afiq lah. That's why Cik tengok Afiq adalah ya mungkin belum nampak sangat apa kejayaan besar, tapi bagi Cik ada perkembangan yang cepat. Dan Cik rasa Afiq insyaAllah akan pergi jauh. Just make sure Afiq fokus pada maksudnya Afiq tahu apa yang Afiq nak dan kita just laluilah perjalanan itu. Betul tak? Betul. Kita kena enjoy the proses lah. Walaupun dia tak nampak sangat lah, tapi saya rasa ya, tapi memang ada banyak kali macam dah give up kan, tapi tetap still nak buat juga, nak buat. So boleh Cik tahu apa yang buat yang macam nak buat juga walaupun rasa macam nak give up? Okay, sebab saya macam like penat lah kena macam asyik tak berjaya Tak nampak hasil lah. Belum nampak hasil. Tapi bila macam nak get, tapi saya ingat balik apa saya punya bayar. Kenapa? Sebab saya fikir kalau kita dah start separuh jalan takkan nak macam gitu kan. Baik habiskan lah. Like kasih sampai berjaya lah. So untuk siapa yang menonton, sebenarnya bisnes yang kita jalankan ni adalah bisnes yang unik kerana bisnes ni bukan hanya jualan lah. Memang pada dasarnya nampak macam jualan, tapi sebenarnya bisnes ni merangkumi lebih daripada itu. Dan tadi pun kita baru berbual lah dengan satu ustazah also pasal bisnes yang kita buat ni. Sebenarnya bisnes yang kita buat ni pada mulanya kita tak akan nampak keuntungan lah. Pasal mungkin kalau Afiq dulu jualan barang, kalau jual satu barang tu mungkin ada untung berapa? RM5. Okay lah, for example RM5 lah. So satu barang Afiq jual RM5. Tapi kalau di New Skin sebenarnya kita jual tak ada untung Betul, tak ada. For example, Lumispa yang saya beli, so Lumispa harga sekarang 200. Saya jual pada awak pun 200. Kan? Dan kita tahu kalau dekat New Skin ni pun millionaire dekat New Skin pun kalau dia orang nak beli Lumispa pun sama juga 200. So apa macam mana apa keuntungan dia? Hairan Betul. Ya, so sebenarnya New Skin business ni bukan sahaja bukan dasarnya bukan saja jualan sebenarnya. So kalau kita
ingat yang kita nak untung daripada jualan, then kita tak susahlah nak faham So sebenarnya bisnes yang kita boleh nampak ni adalah sebenarnya leverage income. Okay, leverage income maknanya satu hari nanti bila Afiq dah, mungkin pasal Afiq masih muda, so let's say kalau Afiq beri 10 tahun pada diri Afiq untuk dapat kejayaan, 10 tahun memang masa yang lama lah, tapi dalam masa 10 tahun Afiq baru usia 29 tahun, 28, 29, so masih lagi muda. So bagi Cik, I think tu adalah, untuk Afiq nampak sesuatu pada usia muda ni sangat-sangat bertuah. Betul. Tak mean dipilih lah. Okay, so Cik harap Afiq tak sia-siakan peluang yang diberi. Maksudnya of course kita kena improve lah. Kita tak boleh juga macam sentiasa ingat yang okay lah, tak ada untung tak apalah, teruskan juga. Tak boleh kita kena faham. Maksudnya kita boleh terus tapi at the same time kita mesti belajar macam mana. Okay, kalau cara ni tak boleh, macam mana cara tu. Okay, so lagi satu yang Cik suka tu pasal pasal sebenarnya bisnes ni adalah bisnes leadership. So itu yang Cik saya nampak pada Afiq ni, leadership ni yang dah menyerlah. So macam in fact pada bila Afiq mulakan yang trekking tu untuk ajak orang-orang jalan pergi hiking ke tempat-tempat yang di Singapura. Itu yang menariknya pasal Afiq sendiri dilahirkan dan dibesarkan di Malaysia selama 16 tahun. Bila datang ke Singapura, dalam masa 2 tahun dia boleh ajak orang pergi hiking. Macam mana tu? So kirakan Afiq mula-mula pun sama kan? Afiq boleh terapkan benda yang sama juga. Pasal apa yang Afiq belajar daripada hiking tu, mula-mula Afiq ikut orang dulu. Betul tak? Betul. Ikut siapa dulu? Cik Iqbal. So ikut Cik Iqbal. Lepas tu Cik Iqbal tunjukkan jalan dia. Sekarang Afiq pula yang mulakan. And in fact yang buat Cik sangat impress pasal Afiq sendiri yang initiate the idea. Tak ada orang yang suruh kan? Tak ada. Ya. So ni adalah salah satu satu ciri-ciri yang kita nampak sebagai seorang leader lah. Okay, so saya Cik harap Afiq teruskan. So apa yang buat Afiq sangat macam nak buat hiking ni? Sebab saya nak buat connection dengan orang lah. So saya ada tujuannya sendirilah. So tujuan saya buat buat hiking ni, sebab satu untuk meningkatkan keyakinan diri seseorang, dan juga lagi satu untuk meningkatkan keberanian seseorang daripada sifat takut yang ada dalam diri mereka. Supaya diorang berani untuk menempuh segala cabaran lah. Macam kalau orang tu tak takut masuk hutan. So kita suruh dia join ni untuk dia beranikan diri untuk masuk hutan lah. Macam gitu. So dua je, meningkatkan keyakinan dan juga meningkatkan keberanian seseorang daripada sifat takut dalam diri. So itu saya punya tujuan lah, untuk ajak orang ramai untuk join saya punya hiking ni. Wah, Masya Allah. Mula-mula Cik ingat untuk first Afiq cakap untuk nak berkenalan dengan ramai orang, tapi sebenarnya ada dapat actually memberi lagi add value lagi pada orang Wow. So, ramai sebenarnya yang kalau saya macam cakap nak yang kata tak berani yang maksudnya dia bukan outdoor person. So saya rasa lebih baik saya buat event ni, buat dia punya hiking ni, trekking ni untuk tarik lebih ramai orang supaya orang tak takut untuk mencuba benda baru. Okey, lagi satu terlupa nak cakap pasal sebenarnya kalau ramai orang, okeylah mungkin boleh nampak daripada gambar Afiq orangnya kecil kan? Betul. Tapi itu macam okey, walau saya rasa Afiq pun tak kisahlah kalau saya cakap bukan itu, tapi maksudnya itu adalah satu dah nampak already physically Afiq dah challenged physically. Maksudnya dari segi physical Afiq dah diuji already. Maksudnya kalau compare dengan remaja-remaja lain, saya rasa Afiq satu dah diberikan keadaan macam ini. So mungkin maybe sebelum diorang boleh share sikit lah
I think Afiq tak keberatan kan untuk share apa keadaan Afiq ni dulu. Maksudnya sekarang ni. Because pada Cik rasanya itu satu je dah boleh menjadi satu alasan yang besar untuk kita tak boleh buat sesuatu. Pasal saya memang macam ni apa? Saya dah macam ni badan saya. Saya suka sakit-sakit ataupun lemah for example lah. So apa okay, maybe Afiq share dulu apa keadaan Afiq dulu kepada orang yang menonton ni. Okay, ni first time saya cakap. Saya Apa? tak cakap. Okay. Ni first Tapi time saya okay cakap. tak? Boleh cakap tak? Okay. Boleh. Because bagi Cik ini adalah satu faktor yang mengkagumkan saya. Pasal kalau Cik berada dalam situasi Afiq, mungkin Cik tak akan jadi macam itu juga. That's why saya betul-betul kagum dengan Afiq. So kalau tak keberatan lah, dan Afiq boleh share. So saya sebenarnya ada penyakit skoliosis lah. So, skoliosis ni lebih tulang belakang. Sebenarnya Afiq kalau- dengan Cik Oji sama Actually Cik Oja pun ada skoliosis, tapi skoliosis yang tak begitu ketara sangat. Tapi ada sebelah bawah. Tapi Cik Oji ada, tapi dia pada usia 12 tahun dia ada buat operation pembedahan yang besar. So Afiq lain Afiq tak buat apa-apa pembedahan kan. Oh, Afiq ada jantung juga jantung juga. Masa bulan Julai 2020 saya buat operation jantung lah, tukar tube jantung. Oh. Sebab jantung lama tu dah jantung lama tu dah sempit. So dia tukar tube baru lah. Oh 2020 tu selepas join New Skin juga Sebelum. Oh belum? Saya sebelum join New Skin 2021. Nampak saya tak dengar betul-betul Okay, balik-balik ceritakan. Okay, so bulan Julai 2020 tu saya buat operation untuk tukar tube jantung lah. Bermaksud operation yang ni dah 5 kali. Sekarang basically Afiq ada skoliosis dan masalah jantung Okay, so apa Afiq rasa sebagai apa dia punya limitation yang Afiq ada dari segi fizikal dengan keadaan Afiq ni? So kirakan ada sakit-sakit apa? Sakit tak macam belakang ke, susah bernafas ke? Okay, sebelum saya buat operation jantung tu, saya memang susah bernafas, like kalau macam jalan sikit ke ataupun lari kan, macam sesak nafas lah, tak boleh nak bernafas dengan betul. Tapi bila after je surgery ni, dia punya pernafasan tu makin okey lah. Makin lebih baik lebih baik lah. Selain daripada tu, saya pun ada macam sakit like tulang belakang lah. Kalau macam diri lama ke atau jalan lama ke, memang akan sakit lah. Dia sakit je macam dia tekan dia macam tekan lah. So macam bila sakit pressure. So kita macam tahan je lah. Pressure dia kat mana? Sebelah bawah ke atas? Dia sebelah bawah ni, sebelah kaki macam punggung atas punggung. Dia macam kan badan kita sini. Ni atas punggung tu. Okay, so that's why saya cakap dari segi fizikal aja Afiq adalah orang yang boleh katakan pada sesiapa yang saya tak boleh buat pasal memang saya ada penyakit. Betul tak? Betul. So daripada sini pula tu Afiq buat pula hiking, sesuatu yang even kadang-kadang orang yang normal tak nak buat. So tu adalah salah satu bagi Cik adalah sangat impresif lah. Sampaikan Cik Mariam pun cakap, wow budak ni ada power So Alhamdulillah yang Cik bersyukur yang dapat berkenalan dengan Afiq. Because I think kalau tak boleh sangka macam mana kita boleh berkenalan Betul. Ada budak ni datang daripada Malaysia and then kebetulan tak boleh balik ke Malaysia dan kerana itu di Singapura buat yang terbaik. So Afiq adalah satu macam contoh lah bagi anak-anak muda di Singapura atau di mana-mana saja untuk tunjukkan bahawa tidak ada sesuatu yang boleh limit ataupun stop kita daripada buat apa yang kita boleh buat. Okay, so kalau sekarang, lagi satu, lepas dah buat yang hiking tu, saya very impressed pasal the first one yang Afiq buat walaupun orang luar cuma ada 2 orang, tapi orang luar tu adalah orang India daripada India. Betul. I think dia. So jadi bagi saya
Masya Allah, so besar kuasa Allah yang dengan adanya hiking di Singapura ni lead oleh seorang budak daripada Malaysia asal, maksudnya dibesarkan di Malaysia, lepas tu bergabung dengan orang daripada India tapi di Singapura. So boleh imagine ni baru pertama kali. So going forward kan, Afiq boleh expect lebih banyak lagi bersilaturahim dengan macam-macam orang dan dia boleh jadi impact yang besar lah bagi saya. So teruskan tau Afiq. Then macam bila kita nak buat Motivation Monday, so tak ada orang nak volunteer mulanya tapi Afiq yang volunteer. So this is something that saya pun rasa macam dalam banyak-banyak orang yang boleh cakap orang putih and then semua berkaliber, bakat besar, ada macam-macam position pekerjaan. I mean di pekerjaan ada yang yalah macam bagus-bagus ni tapi orang yang biasa-biasa yang kita tak boleh terfikir ni yang ambil step up. So bila seseorang tu step up tu actually tu adalah salah satu leadershipnya role, ciri yang kita boleh tengok. So insyaAllah Cik rasa Afiq akan pergi jauh lah. So Afiq just perlu kuat dan insyaAllah kita semua ada kat sini untuk sentiasa beri sokongan. Dan actually saya berterima kasih kepada Afiq kerana Afiq actually mengajar saya lebih daripada saya mengajar Afiq. Yes, because Afiq bukan itu saja tapi tak fasih berbahasa Inggeris tapi cuba cakap bahasa Inggeris lagi. Oh ya, yeah. And then lagi satu saya terlupa nak cakap, sementara just Afiq kat sini dengan keadaan ni macam ni, tapi sebenarnya Afiq tak cakap sendirian lah, tapi mak Afiq tak ada bersama kan? Tak ada. So kirakan Afiq di sini tidak bersama orang yang selalu bersama dia yang beri sokongan yang pertama Mak Afiq ada dengar tak kat sini? Mak saya kerja. Oh okey, nanti boleh suruh dia dengar So siapa nama Mak Afiq? Aini. Untuk Aini, kita sama bayar Untuk Aini kan, so Alhamdulillah, terima kasih saya dapat berjumpa dengan Afiq dan belajar daripada Afiq. Pasal Afiq actually boleh melangkah lagi jauh lah. Macam kat sini sekarang je dah ajar saya macam-macam. So even yang untuk live ni Afiq, sebenarnya saya cakap dalam post tu saya terpanggil untuk buat post pasal Afiq, tapi sebenarnya Afiq yang beritahu, tanya Cik Uja bila nak buat live tu. So itu adalah spirit yang proaktif and inisiatif yang saya tak jaranglah jumpa pada zaman sekarang, especially budak-budak. Oh Mak Tam ada Siapa Mak Tam? Saya. Oh Alhamdulillah. Kat Malaysia. Mak Tam Siti Aisyah Okey, Assalamualaikum. Alhamdulillah awak ada anak saudara yang hebat. Okay, so insyaAllah so Afiq teruskan lagi satu dalam bisnes ni. So Afiq actually kita belum ada apa-apa plan tapi Afiq dah buat plan semua. Then Afiq actually kalau free kan Afiq akan call saya. Cik Uja free tak? Boleh jumpa. Dalam banyak-banyak downline saya tak ada orang yang akan call saya untuk jumpa. Tapi Afiq akan jumpa. So bagi Cik Uja macam you actually teach me more things than I teach you. So jangan ingat Afiq belajar. I mean yalah of course Afiq pun akan belajar. Tapi banyak yang kita belajar bersama lah. So insyaAllah. So Afiq just keep close to all of us. Sama-sama kita dapat grow the business. Then Cik Uja rasa Afiq akan dapat kejayaan tu dengan lebih cepat dan insyaAllah kejayaan tu akan lebih besar lah daripada apa yang Afiq boleh imagine. Okay, and jadi contoh kepada banyak lagi rakan-rakan sebaya di seluruh dunia. Because you have a very strong, you have a very big story. Your story is very powerful. Nanti insyaAllah lama-lama Afiq berbahasa Inggeris dengan macam orang Singapura juga. Pasal bahasa ni kita asalkan kita boleh selalu gunakan, kita akan pandai punya. Betul tak? Nak kena berani. So teruskan. So Afiq go and inspire more people to join you. Okay, insyaAllah akan berjaya ni.